Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Setakat mana kita berhenti hari itu? Muka surat berapa? Muka surat 98 Nota 109 tu kah? Itu belum lagi ini di bawah fil bab. Setelah Imam Tirmizi mengemukakan hadis ke-8, beliau mengemukakan beberapa riwayat daripada sahabat secara isyarat yang kita kenali sebagai fil bab, riwayat fil bab. Cuba lihat muka surat 96. Muka surat 96. Jadi hadisnya ialah hadis daripada Jabir bin Abdullah. Katanya nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblah bi bawlin fara'aituhu qabla an yuqbada bi'am yastaqbiluha. Bermaksud Jabir bin Abdullah berkata, Nabi SAW telah melarang kami daripada menghadap kiblat semasa membuang air kecil. Akan tetapi setahun sebelum kewafatan baginda, saya melihat baginda menghadap kiblat semasa membuang air. Setakat itulah riwayat Jabir. Kemudian selepas itu Imam Tirmizi berkata, wa fil bab an Abi Qatadah wa Aisyah wa Ammar ibn Yasir. Berhubung dengan bab ini atau dalam bab ini ada diriwayatkan juga daripada Abi Qatadah, Aisyah dan Ammar bin Yasir. Yang di perkara yang sama ada diriwayatkan juga daripada 3 orang sahabat ini. Imam Tirmizi tidak mengemukakannya dengan sanad yang lengkap, cuma dia isyaratkan sahaja bahawa selain daripada Jabir ada meriwayatkan hadis yang seperti ini. Tak mesti samalah lafaznya dengan apa yang diriwayatkan oleh Jabir itu, tetapi yang mestinya ialah sama dari segi maknanya, mafhumnya. Ada 3 orang daripada 3 orang sahabat diriwayatkan hadis ini. Yang pertama Abu Qatadah. Itu telah kita bincangkan sebelum ini. Yang keduanya daripada Aisyah. Di situ nota 109 yang belum kita baca dan bincangkan lagi. Hadis Aisyah yang dikemukakan oleh Ahmad daripada riwayat Khalid bin Abi Salt. Katanya, ini muka surat 98 nota 109. Hadis Aisyah dikemukakan oleh Ahmad daripada riwayat Khalid bin Abi Salt. Katanya, kunna عند عمر بن عبد العزيز فذكروا الرجل يجلس على الخلاء فيستقبل القبلة فكرهوا ذلك فحدث عن عراك ابن مالك عن عائشة أن ذلك ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قد فعلوها
hawwili maq'adi ila al-qiblah. Bermaksud pernah kami duduk dekat Umar bin Abdul Aziz. Lalu orang-orang, maksudnya yang hadir di dalam majlis itu, menyebut tentang seorang lelaki yang duduk untuk membuang air dengan menghadap kiblat. Mereka tidak senang dengan perbuatan orang itu. Terus Khalid bin Abi Salt meriwayatkan daripada Iraq, bukan Iraq, Iraq, Ain Ra Alif Kaf, Iraq bin Malik daripada Aisyah, bahawa perkara yang sama pernah disebut orang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda lantas bertanya, apakah mereka telah sampai berbuat begitu? Apakah mereka telah sampai berbuat begitu? Dan sampai begitu sekalikah sudah jadinya? Kemudian bersabda, yakni kepadaku, ini kata Aisyah, engkau pusingkan tempat dudukku, yakni di dalam tandas, biar ia menghadap kiblat. Biar ia menghadap kiblat. Jadi kira-kiranya, kalau apa yang dikatakan tempat buang air di atas bumbung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya satu tempat yang ringkas untuk buang air kecil sahaja. Air besar mereka tak buang di situ, kecuali dalam keadaan darurat dah. Air besar mereka keluar ke tanah lapang untuk buang air. Tapi kalau di atas rumah tu disebut buang air, itu maksudnya ialah buang air kecil, sebab keadaannya ringkas dan tempatnya bukanlah sebagai suatu tandas yang tetap, tidak boleh dipusing atau dialihkan. Tidak, mungkin ia hanya terdiri daripada bata sahaja, batu bata kan, itu tempat letak kaki, sebelah ni, sekadar itu saja. Jadi kira-kiranya bata itu kedudukannya tidak menghadap kiblat dah. Bila Nabi SAW dapat tahu bahawa sahabat-sahabat ni sampai begitu sekali menjaga kiblat itu, sehingga mereka merasa bersalah walaupun terpaksa mengalami kesukaran dan kesusahan untuk menjaganya. Jadi Nabi SAW suruh pusingkan. Jadi pusingkan itu maksudnya tempat duduknya itulah macam batu bata, kita kata, tempat letak kakinya pusing biar menghadap ke arah kiblat. Itu maksudnya di sini. Bukan tandas yang tetap macam kita sekarang ni, tidaklah begitu. Sebabnya keadaan mereka yang cuacanya panas, dia mudah kering, dengan dicurahkan air sedikit ataupun tanpa curahkan air pun dia boleh kering dengan mudah dan boleh hilang baunya dalam masa yang singkat. Itulah sebab mereka buang air di atas bumbung. Bumbung mereka itu rata, bukan seperti bumbung kita begini, sebab kita selalu hujan kan. Bumbung mereka rata. Seperti bangunan-bangunan kita pun sekarang ni, di bandar-bandar ni banyak yang rata di atas itu. Boleh tidur, boleh bermain, boleh berlari dan sebagainya. Boleh berjemur, panas pada ketika musim sejuk, boleh disangkut pakaian, dijemurkan pakaian di situ. Itulah tujuannya dibuat, dipanggil sutuh, sathah yang rata. Jadi itulah sebenarnya hakikat tempat buang air Rasulullah SAW di atas rumahnya. Bila dia kata pusingkan tempat dudukku, maksudnya tempat letak kaki dia tu, dia pusing dengan menghadap ke arah kiblat. Tujuannya ialah untuk menghilangkan haraj, iaitu kesukaran daripada sahabat-sahabatnya dan seterusnya daripada umatnya semua sekali, supaya tidak begitu ketatlah menjaga
perintahnya yang tersebut sebelum itu, iaitu melarang menghadap kiblat dan membelakanginya. Walaupun hadis ini dikatakan hasan oleh sesetengah ulama, sesetengah ulama mengatakan hadis ini hasan, namun ia dipertikaikan oleh sekian ramai tokoh-tokoh hadis atas beberapa sebab. Jadi hadis Iraq ini daripada Aisyah dipertikaikan oleh ramai tokoh-tokoh hadis kerana beberapa sebab. Satunya ialah Imam Ahmad dan Imam Bukhari berkata tidak sabit Iraq ada mendengar apa-apa daripada Aisyah, tidak sabit. Dengan itu sanadnya terputus, jadi munqati' lah. Bila dia tidak sabit, tidak terbukti dia ada mendengar apa-apa daripada Aisyah, bermakna sebetulnya ada seseorang lah di antara dia dengan Aisyah tu. Dia tidak mengambilnya secara langsung daripada Aisyah. Sedangkan riwayat ini dia tak sebut daripada siapa dia ambil riwayat ini. Dia tak sebut. Jadi bermaknanya putus. Bila putus, dia jadi dhaif lah. Jadi dhaif. Yang kedua, sanad hadis ini muttarib. Maknanya tidak tetap. Kenapa muttarib? Tidak tetap, bergoyah. Ada yang meriwayatkannya daripada Khalid Al-Hadza, daripada Iraq, daripada Aisyah. Daripada Khalid Al-Hadza, daripada Iraq, daripada Aisyah. Itu satu. Yang kedua, ada yang meriwayatkan daripada Khalid Al-Hadza, daripada seorang lelaki daripada Aisyah, an rajulin, begitu saja, daripada Aisyah. Tak ada sebut pun Iraq di situ. Tak ada sebut pun Iraq di situ, tetapi seorang lelaki sahaja. Seorang lelaki itu dari segi ilmu riwayatnya tak boleh lah, tak kuat, sebab tidak diketahui siapa lelaki itu. Artinya ia majhul. Ia majhul. Bila majhul, hadis itu menjadi dhaif juga kerananya. Si Hammad bin Salamah meriwayatkan daripada Khalid Al-Hadza, daripada Khalid bin Abi Salt, daripada Iraq, daripada Aisyah. Begitu pula. Jadi sanadnya itu muttarib, tidak tetap. Yang mana satu yang tepatnya, atau yang harus kita terjihkan? Boleh diterjihkan. Kalau boleh diterjihkan, tidak akan berlaku ittirab lagi. Ittirab yang memberi kesan, menyebabkan jadi dhaif sesuatu hadis itu, sekiranya ia tidak boleh diterjihkan. Kalau boleh diterjihkan, tidak akan berlaku ittirab lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, artinya sanadnya muttarib, sanadnya tidak tetap, goyah, sekali begini sekali begini. Mana satu daripadanya yang lebih tepat? Imam Tirmizi pernah bertanya Imam Bukhari tentang hadis ini. Jawab beliau, ia muttarib. Maksudnya isyarat kepada ia bermasalah lah, tidak kuat lah. Sama seperti dia kata dhaif lah, cuma dia tak kata begitu. Dia sebut sebab kepada hadis ini menjadi dhaif, iaitu sebab muttarib. Kalau muttarib itu tidak memberi apa-apa kesan, tidak menjadikan hadis itu dhaif, tak perlu dia cerita begitu. Dia kata begitu. Dia kata begitu isyarat kepada hadis ini dhaif. Kerana itulah, artinya bagi Imam Bukhari tidak boleh diterjihkan. Tidak boleh diterjihkan, kedudukannya lebih kurang sama, kuat sahaja. Jadi kerana itu ia jadi muttarib.
yang sebetulnya ia mauquf pada Aisyah. Ini bukan marfu' kepada Nabi SAW, tapi terhenti setakat Aisyah saja. Seolah-olahnya cerita ini bila sampai kepada Aisyah, Aisyah kata kepada seseorang, mungkin khadamnya, mungkin hamba sahayanya, atau mungkin siapa-siapalah daripada ahli keluarganya, supaya pusingkan tempat duduknya untuk buang air. Dia, cerita dia, bukan cerita Nabi SAW. Itu maksud mauquf pada Aisyah, terhenti pada Aisyah. Bukan cerita ni berkait dengan Nabi SAW. Itulah keadaan ittirabnya, itu tidak tetap. Yang mana yang betul, yang marfu' ke atau yang mauquf? Ramai ulama mengatakan yang betulnya ialah ia mauquf pada Aisyah, seperti kata Ibnul Qayyim dan para muhaddithin yang lain. Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis ini menerusi Ja'far bin Rabi'ah daripada Iraq, daripada Aisyah, sebagai hadis mauquf. Jadi Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis ini menerusi Ja'far bin Rabi'ah, bukan menerusi Khalid Al-Hadza dan lain-lain, tapi menerusi Ja'far bin Rabi'ah daripada Iraq, daripada Aisyah, sebagai hadis mauquf. Yang ni cerita ni berkait dengan Aisyah, bukan Aisyah tu cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sebenarnya suruh supaya orang tukarkan, pusingkan tempat duduk dia, itu tempat duduk Aisyah, tempat duduk dia, bukan Nabi suruh. Itu di situ keliru, keliru, tak jelas. Sedia dimaklumi bahawa di kalangan murid-murid Iraq, Ja'far bin Rabi'ah lah yang paling berkelayakan dan paling dipercayai. Ini di antara murid-murid dia, ni lah yang paling kuat. Jadi murid yang paling kuat itu tidak memarfu'kan hadis ini, sebaliknya memauqufkannya pada Aisyah. Jadi di situ ada ittirab. Dan kalau kita kata lebih kuat, itu sekadar pendapat Aisyah saja, pendapat Aisyah saja, bukan benda ni berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu riwayat beliaulah sepatutnya diterjihkan daripada riwayat-riwayat orang-orang lain. Jadi kalau nak terjihkan yang mauquf. Yang mauquf boleh diterjihkan, yang marfu' tak boleh diterjihkan. Jadi tetap muttarib. Yang mauquf lebih kuat, kita boleh kata yang ini lebih kuat. Sebab apa? Sebab murid Iraq itu yang paling kuat, iaitu Ja'far bin Rabi'ah, meriwayatkannya secara mauquf. Jadi kita terjemahkan itu. Bila kata mauquf, maknanya benda ni tak sampai ke Nabi. Benda ni, cerita ni sampai kepada Aisyah saja. Itu perbuatan Aisyah. Dan ijtihad dia, pendapat dia tidak semesti tepat. Tak semesti tepat. Kata orang-orang yang tak setuju dengan yang ni, tak boleh nak lawan lagi. Hadis Abu Ayyub itu yang begitu kuat. Itulah maksudnya. Oleh itu dapatlah kiranya disimpulkan bahawa hadis ini munqati' dan mauquf. Satunya putus. Sebab Iraq itu tidak diketahui, tidak sabit dia ni ada mendengar sesuatu daripada Aisyah. Di situ putus. Kemudian terhenti setakat Aisyah. Itulah yang dapat diterjihkan, bukan sampai marfu', sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua perkara adanya di situ yang menyebabkan jadi tak berapa kuatlah untuk kita nak buat pegangan. Satu, kerana ia mauquf. Yang kedua, kerana ia munqati'. Kedua-dua keadaan ini sama sekali tidak akan melayakkannya untuk menandingi hadis Abu Ayyub yang muttasil, sahih, marfu' dan sangat kuat itu. Tak boleh nak lawan lah jadi kira-kiranya.
tak boleh lawan. Jadi kaedah ulama'nya dia tengok mana yang lebih sahih. Kalau lebih sahih, sama-sama sahih, itu pun dia pilih yang lebih sahih. Ini pula tidak sahih, macam mana nak lawan dengan yang sahih? Sebab itu mereka tak mau pakai. Macam yang kita sebutkan, siapa orang-orangnya yang berpendapat tak boleh, haram menghadap dan membelakangi kiblat ketika membuang air. Kalau ada hadis ini, dia kata hadis ini tak boleh nak menandingi hadis Abu Ayyub yang melarang itu. Walaupun ada hadis, tapi mereka tidak mentarjihkan hadis ini, sebaliknya mentarjihkan hadis Abu Ayyub. Itulah sebabnya. Yang keempat, ini beberapa alasan lah kenapa ulama-ulama hadis pertikaikan hadis ini. Ada beberapa alasan. Ini alasan yang keempat. Ibnu Hazm berkata, Khalid bin Abi Salt adalah perawi majhul. Perawi majhul. Imam Az-Zahabi pula berkata, hadis Iraq mungkar. Hadis Iraq mungkar. Mana mungkar? Ia adalah riwayat daripada perawi-perawi yang dhaif bercanggah dengan perawi-perawi yang sahih, bercanggah dengan hadis sahih. Itulah yang dikatakan mungkar. Yang kelima, Ibnu Hazm juga berkata, agak sukar untuk diterima seorang Muslim yang berakal bahawa setelah memerintahkan orang ramai supaya tidak menghadap kiblat dan membelakanginya, Nabi SAW tiba-tiba membantah pula perbuatan orang-orang yang menurut perintahnya. Yang orang tu jaga sangat supaya tidak menghadap dan membelakangi kiblat kerana jaga perintah dia lah. Macam mana orang yang jaga perintah dia begitu, tiba-tiba dia macam marah pula? Ini tak masuk akal, kata dia. Tak masuk akal. Itu kata Ibnu Hazm. Tak masuk akal. Ya, satu perkara yang patut sekali berlaku ialah hadis ini muncul dahulu. Mungkin kalau kita kata begitu, cerita ni ini dahulu, hadis ni dahulu. Hadis macam hadis Abu Ayyub itu kemudian. Urutnya itu kemudian. Datangnya kemudian. Yang ini dahulu. Bukan yang ini kemudian. Bukan yang ini kemudian. Lalu dimansuhkan oleh hadis-hadis yang melarang daripada menghadap kiblat dan membelakanginya yang datang kemudian. Jadi yang ni mansuh, bukan yang ni nasikh. Yang ni yang dimansuhkan, bukan yang memansuhkan. Sebab ia datang dahulu, jadi patutlah kalau Nabi SAW larang selepas itu. Jadi yang melarang itu memansuhkan yang membenarkan begini. Tapi dari segi zahiriah nampak tidak begitu. Nampaknya sudah ada larangan. Sebab itulah sahabat-sahabat itu jaga sangat. Dan Nabi SAW bila dapat tahu ini sampai boleh menyusahkan, dan tidak itulah maksud asal dia, tidak sampai begitu. Maksud asalnya ialah lain. Jadi dia suruh ubah. Apa maksud suruh ubah tu? Kecuali benda tu sudah berlaku. Jadi sepatutnya kita kata larangan itu sudah ada. Sebab itulah sahabat tu ikut. Jadi kita nak kata yang ni kemudian pula, apa maksud bantahan terhadap sesuatu yang tidak ada? Sesuatu yang tidak ada. Ini macam ada sesuatu ni, iaitu larangan sudah ada. Begitu. Walaupun ada juga pihak yang cuba mempertahankan hadis Aisyah ini dengan mempertikaikan kembali alasan-alasan yang dikemukakan tadi, namun pada hakikatnya ia tetap tidak dapat bertahan
kedhaifannya tetap juga terserlah. Cuma kalau kita pakai ini, ulama kata hasan, hadis ini hasan, hasan dengan arti hasan dalam istilah Imam Tirmizi, mungkin boleh lah kalau pakai begitu. Hasan dalam istilah Imam Tirmizi ini hadis dhaif pun boleh hasan jika hadis itu yang semakna dengannya ada banyak, dan ada banyak saluran-salurannya. Memang kita dapati ada hadis Jabir, ada hadis Ibnu Umar, ada hadis Abu Qatadah, ada hadis Aisyah, macam-macam ada ni, memang banyak lah, dan sanadnya berbeza-beza. Walaupun tiap-tiap satu, katakanlah kecuali hadis Ibnu Umar yang akan datang itu, yang lain-lain kebanyakannya dhaif. Walaupun tiap-tiap satu daripadanya dhaif, tapi oleh kerana ada banyak turuknya, menurut Imam Tirmizi dalam istilahnya itu boleh dikatakan hadis hasan. Kalau mengikut hasan Tirmizi, yalah boleh terima. Tapi kalau hasan orang lain, tak boleh. Itu satu. Yang kedua, mungkin kita kata ini maksudnya hasan li ghairi. Yang kata hasan itu hasan li ghairi, boleh juga. Hakikatnya dia dhaif, tapi oleh kerana ada hadis lain yang bertaraf hasan, maka ia menjadi hasan, meningkat naik. Jadi hasan li ghairi, hasan kerana saluran lain yang hasan, bukan kerana saluran ini sendiri yang hasannya, tidak, tapi hasan kerana saluran lain yang hasan. Kita tahu macam mana saluran lain yang hasan. Misalnya, cuba kita tengok hadis yang akhir ini, hadis yang akhir, satu lagi kita belum baca kan, hadis yang ke-9, dan di muka surat terakhir sekali nota kita ni 103, hadis Ibnu Umar. Apa komen Imam Tirmizi? Dia kata, Abu Isa berkata ini adalah hadis hasan sahih. Hasan, dia ada sebutkan tu hasan, hasan sahih. Yang ni hadis Ibnu Umar yang terakhir, hadis yang ke-9 ini hasan sahih. Jadi boleh jadi hadis Iraq tadi yang dikatakan hasan oleh sesetengah ulama tu, maksudnya ialah hasan li ghairi. Dari segi sanadnya sendiri adalah dhaif, tapi oleh kerana ada saluran lain, iaitu saluran hadis Ibnu Umar ini, ada yang bertaraf hasan, maka dikatakan hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Nak letak sahih li ghairi itu tinggi sangat. Padahal ini kan hadis ini hasan sahih. Sahih ada juga. Kenapa tak ada yang kata ini sahih li ghairi? Dia letak rendahlah sebab sanad dia tu memang bermasalah. Jadi paling tinggi pun letak hasan li ghairi. Jadi maksud hasan di situ hasan li ghairi. Jadi banyak perkara lah kalau kita tengok hukum ulama hadis ini tentang sesuatu hadis ini hasan ke atau lain-lain, kita tengok banyak perkara. Mungkin hasan itu dari segi lughah sahaja, mungkin hasan itu dengan makna hasan mengikut istilah Imam Tirmizi, mungkin hasan itu hasan li ghairi, bukan hasan li dhati. Jadi banyak perkara yang kena kita perhatikan. Misalnya di sini yang lebih sesuai, kalau ada orang yang kata hasan, maksudnya ialah hasan, satu mungkin menurut istilah Imam Tirmizi, yang kedua hasan iaitu hasan li ghairi, berdasarkan Imam Tirmizi sendiri kata hadis yang terakhir dia kata ini adalah hadis hasan sahih. Kenapa dia tidak letak sahih li ghairi? Sebab itu terlalu tinggi. Kalau nak letak sahih li ghairi itu, sahih li ghairi itu tak boleh. Jadi maksud sahih ni yang terakhir itu, yang terakhir, iaitu hadis yang ke-9. Kemudian yang Imam Tirmizi isyaratkan juga dalam fil bab, kita panggil fil bab, wa fil bab an Abi Qatadah wa Aisyah wa Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, 3 orang yang Imam Tirmizi isyaratkan selain daripada Jabir yang menjadi riwayat usulnya, riwayat asasnya.
Dia isyarat pula 3 orang. Jadi apa yang Imam Tirmizi sebut 3 ni kan, mesti kita kena percaya 3 ni saja, tidak mungkin lebih ke? Tidak. Tidak. Ini adalah berdasarkan ijtihad dia, berdasarkan kajian dia, setakat yang dia kaji. Makna dia begini, setakat yang dia kaji didapati 3 sahaja, 3 orang sahaja. Yang riwayatnya lebih kurang sama maknanya dengan riwayat Jabir yang tersebut sebelum ini. Satu maknanya. Yang kedua, mungkin juga Imam Tirmizi hanya sekadar mengemukakan contoh 3 sahaja. Sebab ada kalanya dia sebut 3 yang sebenarnya bukan 3 orang sahabat, ramai lagi. Mungkin juga. Jadi itu kita kena dapat bantuan daripada kitab-kitab lain lah, iaitu kitab-kitab yang bincang secara khusus tentang filbab. Orang buat kajian pula. Mungkin ada lagi ke selain daripada 3 orang ini yang boleh kita masukkan di bawah filbab ini, atau ini sahaja? Itu kena pastikan lah. Jadi Imam Tirmizi bila dia kata 3, tak mesti memang 3 tu betul-betul. Boleh jadi 3 itu saja, boleh jadi ada lebih lagi daripada itu. Apa yang disebutnya hanya sekadar kajian dia. Di situ ada nota 110. Hadis Ammar bin Yasir pula dikemukakan oleh At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabirnya. Kata Ammar, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustaqbil al-qiblah ba'da an-nahyi li gha'itin aw baulin. Itu jelas tu. Jelas nampak sama dengan hadis Jabir. Artinya aku melihat Nabi SAW menghadap kiblat untuk membuang air besar atau air kecil selepas larangan baginda. Selepas dia larang tu dia ada buat lagi. Al-Haythami di dalam Majma'uz Zawaid berkata, di dalam isnadnya ada Ja'far bin Az-Zubair. Jadi riwayat Ammar bin Yasir tadi, dalam isnadnya ada Ja'far bin Az-Zubair. Para ulama rijal hadis telah ijma' tentang kedhaifannya. Ijma', bukan khilaf lagi, tentang kedhaifannya. Jadi Imam Tirmizi dia tak kira apa yang dia isyaratkan itu tidak semestinya hadis itu sahih. Tak mesti. Tak semesti dhaif. Mungkin maudhu' pun setakat yang ada. Setakat yang ada dia akan sebut. Dia akan sebut. Jadi tidak semestinya kita anggap yang dia isyaratkan itu sama tarafnya dengan yang dia kemukakan sebagai usul. Tak mesti. Mesti sahih ke? Tak mesti. Dia sekadar kemukakan saja yang ada. Yang ada. Sebab itu kita kata tadi, boleh katakan semualah, kebanyakannya dhaif, ada masalah semua. Tapi dalam istilah Tirmizi, hadis yang seperti itu boleh dikatakan hasan. Dalam istilah dia hasan. Sebab itu kita tengok kan sebelum ni hadis Jabir itu pada muka surat 99, tengok situ di atas sekali. Abu Isa berkata hadis Jabir dalam bab ini adalah hadis hasan gharib. Dia sebut hasan. Dia sebut hasan. Padahal sanadnya seperti kita telah bincangkan sebelum ini. Dia sebut hasan. Mengambil kira semua turuk itu. Termasuklah hadis-hadis sahabat yang diisyaratkan dalam bab tu, fil bab itu. Mengambil kira semua tu dalam istilah dia boleh disebutkan sebagai hadis hasan. Dalam istilah ulama-ulama hadis yang lain tak boleh. Tak boleh. Tak boleh sebut hasan gitu. Kena dhaif lah. Cuma kalau kita nak kata
Hasan li ghairi, boleh lah. Hasan secara mutlak begitu tak boleh. Orang lain kata. Lepas tu kita kata, kenapa Imam Tirmizi tak sama dengan orang lain? Dia sebab dia mujtahid dalam bidang ni, dia boleh berbeza daripada orang lain. Dia mujtahid dalam bidang ni, dia boleh berbeza. Mengikut pengamatan dia, boleh dinamakan hasan macam tu, walaupun berbeza daripada orang lain. Tapi kita kena faham lah istilah dia tu, kena faham. Abu Isa berkata hadis Jabir dalam bab ini adalah hadis hasan gharib. Hasan kerana ta'addud turuqnya, jadi kerana ada banyak saluran riwayatnya, sebab itu hasan. Gharib merujuk kepada hadis ini sendiri, hadis ini sendiri, iaitu dhaif. Merujuk kepada sanad yang dikemukakan hadis Jabir itu sendiri, itu dhaif. Gharib dengan makna dhaif. Jadi hasan, hadis hasan boleh duduk bersama-sama dengan gharib pula. Kalau mengikut istilah orang lain tak boleh. Mengikut istilah Tirmizi boleh. Ini semua kita sudah bincangkan dalam muqaddimah Jami' Tirmizi dahulu. Tengok di situ insya-Allah ada macam mana boleh berkumpul tu. Kita sudah bincangkan di sana. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah daripada Abu Zubair, daripada Jabir, daripada Abu Qatadah. Sesungguhnya dia, yakni Abu Qatadah, telah melihat Nabi SAW membuang air kecil dalam keadaan menghadap kiblat. Dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi dalam riwayat yang lain yang ada di dalam isnadnya Ibnu Lahiyah, ada juga riwayat Jabir ini, tapi Jabir tidak langsung, dia riwayat daripada orang lain, Abu Qatadah pula. Jadi yang Imam Tirmizi ambil sebagai hadis yang ke-8, cuba kita tengok muka surat 96, baris yang kedua tu, daripada Mujahid, daripada Jabir, daripada Jabir bin Abdullah, katanya Nabi SAW melarang. Jadi dia sendiri, aku melihat tu dia sendirilah. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Lahiyah yang Imam Tirmizi isyarat ni, Imam Tirmizi kata ni, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah daripada Abu Zubair, daripada Jabir, daripada Abi Qatadah. Ini saluran lain. Sesungguhnya dia, yakni Abu Qatadah, telah melihat Nabi SAW membuang air kecil dalam keadaan menghadap kiblat. Dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi yang melihat itu Abu Qatadah, bukan Jabir. Jadi bagaimana pula tadi hadis yang ke-8 tu yang Imam Tirmizi kemukakan sebagai riwayat usulnya, dia sebut Jabir. Yang ni tidak, Abu Qatadah pula. Mungkin kita kata nak menyelesaikannya, mungkin ada dua cerita. Satunya yang dia cerita tu yang Abu Qatadah lihat, satu lagi yang dia sendiri lihat. Dua. Yang keduanya mungkin juga ini kekeliruan sebenarnya. Salah satu daripada dua riwayat ini keliru, sebab kedua-duanya dhaif. Yang sebenarnya yang betulnya iaitu bukan Jabir sendiri tengok, tapi Abu Qatadah. Dia hanya meriwayatkan daripada Abu Qatadah. Perawi keliru, sebab bila hadis tu dhaif, begitulah sifat perawi tu. Dia tak boleh nak pegang riwayat dia. Sebenarnya Abu Qatadah yang lihat, bukan dia sendiri yang lihat.
Mungkin itu yang betul. Mungkin juga yang betulnya dia sendiri yang lihat. Ibnu Lahiyah ni dalam riwayat dia tu tambah Abu Qatadah yang lihat. Jadi salah satu lah mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah gugur kedua-duanya. Tak boleh pakai kedua-duanya. Tak boleh pakai. Yang riwayat Jabir itu pun tak boleh pakai juga sebab ia pun dhaif juga. Yang ni pun tak boleh pakai juga sebab dia dhaif juga. Gugur kedua-duanya. Yang itu yang ketiga. Yang keempat, kita tawakuf, menahan diri daripada mentarjihkan mana satu daripada dua. Mana satu daripada dua tu. Kedua-duanya kita tak mau pakai. Jadi dalam apa keadaan sekalipun, cerita ni tak boleh dijadikan alasan lah. Sebab dhaif. Tak boleh jadi alasan lah. Yang nak jadi alasan, cari yang sahih lah. Begitu. Tak boleh pakai semua. Boleh jadi juga begitu. Satu lagi kemungkinan, kalau kita nak tambah satu lagi, yang kelima, antara dua riwayat ini, mana yang lebih kuat? Mana yang lebih baik? Yang lebih baiknya riwayat yang ke-8 itu, yang tidak ada Ibnu Lahiyah. Jadi kita terjihkan yang itu. Boleh juga. Mungkin boleh jugalah. Itulah andaian yang boleh dibuat. Kalau mengikut kaedah ilmu hadis ini, kalau kita nak terjih juga, terjih yang lebih kuat, itu saja. Tapi yang lebih kuat pun tak kuat juga, sakit juga. Cuma dia lebih kuat sikit daripada yang ni. Itu saja. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, katanya Ibnu Lahiyah meriwayatkannya kepada kami. Jadi Ibnu Lahiyah tu, hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Lahiyah, kata Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ambil terus daripada Ibnu Lahiyah ke? Tidak. Dia tak sempat dengan Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah tu Abdullah bin Lahiyah. Dia tak sempat. Jadi ini orang panggil sebutkan sanad dengan lengkap, permulaan sanad di kemudian, di belakang. Ni kan hadis ni, muka surat 99. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah daripada Ibnu Zubair. Imam Tirmizi tak sempat dengan Ibnu Lahiyah, tidak sezaman. Jadi macam mana dia boleh cerita ni hadis Ibnu Lahiyah ni, mana sanadnya? Sanadnya disebutkan kemudian. Ni dia sebut muka surat 100 tu, Qutaibah meriwayatkannya kepada kami. Jadi yang riwayat Ibnu Lahiyah tadi, siapa yang cerita menyampaikannya kepada Imam Tirmizi? Imam Tirmizi kata Qutaibah. Itulah gurunya yang meriwayatkan hadis Ibnu Lahiyah itu kepadanya. Jadi di sini biasanya sanad itu disebutkan dahulu kan. Ada kalanya disebutkan kemudian, macam di sini. Yang disebutkan dahulu itu tidak lengkap, yang di atas saja. Untuk melengkapkan sanad itu disebutkan kemudian, macam di sini. Qutaibah meriwayatkannya kepada kami, katanya Ibnu Lahiyah meriwayatkannya kepada kami. Ya, Imam Tirmizi sempatnya dengan guru dia Qutaibah tu. Ibnu Lahiyah dia tak sempat. Jadi Qutaibah guru dia itulah yang kata Ibnu Lahiyah riwayatkan hadis ini daripada Abu Zubair tu. Bagaimanapun kedua-duanya, sama ada yang ada Ibnu Ishaq sebelum ini, hadis nombor 8 itu sampainya kepada Jabir. Yang ni sampainya kepada Jabir juga. Cuma ada Ibnu Lahiyah dalam sanadnya itu. Dalam sanad hadis yang ke-8 itu tak ada Ibnu Lahiyah. Tak ada Ibnu Lahiyah. Kemudian Imam Tirmizi kata, hadis Jabir daripada Nabi SAW tadi lebih sahih. Lebih sahih, yakni lebih baik daripada hadis Ibnu Lahiyah ini. Maksudnya sanad hadis nombor 8 tadi. Cuba tengok hadis nombor 8 muka surat 96.
Itu sanad tu. Hadis Jabir dengan sanad itu, sanad nombor 8 itu. Hadis nombor 8 itu lebih sahih daripada hadis Ibnu Lahiyah ini. Ibnu Lahiyah yang Imam Tirmizi kata Qutaibah cerita kepada dia tu. Yang itu kata dia lebih sahih daripada yang ini. Di situ ada nota ya, 114. 114. Sahih yang dimaksudkan oleh Tirmizi di sini ialah sahih dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa Arab. Bukan sahih menurut istilah ulama hadis. Beliau sendiri menghukum hadis Jabir sebelumnya dengan hasan gharib sahaja. Hadis Ibnu Lahiyah pula dhaif. Dia sendiri kata Ibnu Lahiyah itu dhaif. Jadi kita kena faham istilah Imam Tirmizi. Dia kata hadis ini mana? Hadis Jabir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, hadis nombor 8 tadi, sanad itu lebih sahih daripada hadis Ibnu Lahiyah ini. Jangan keliru. Nanti kita kata hadis Ibnu Lahiyah ini pun sahih juga. Itu lebih sahih. Jadi kalau kita kata ada dua di bekas air ni, yang ini lebih besar daripada yang ini. Yang ini besar juga tapi tidak lebih besar. Yang satu lagi itu lebih besar. Kita kata besar juga. Jadi dia kata hadis Jabir tadi dengan sanad tadi lebih sahih. Apakah hadis Ibnu Lahiyah tu sahih juga? Semua hadis tadi lebih sahih. Begitukah maknanya? Tidak. Macam dua orang, kedua-duanya cantik. Kita kata yang ini, dia ni lebih cantik daripada yang ni. Yang ni pun cantik juga, tapi yang ni lebih cantik. Itukah maksud dia sini? Itukah maksud dia? Satu, yang ini lebih cantik daripada yang ni. Maknanya yang ni cantik juga. Jadi kalau ni di sini Ibnu Lahiyah ni hadis dia sahih juga, tapi tidak sesahih yang tadi. Yang ini sahih juga. Gitukah maksud dia? Tidak. Ini kena faham. Tidak. Imam Tirmizi ada kalanya pakai sahih dalam kitab dia bukan dengan makna sahih mengikut istilah ulama biasa. Sahih dari sudut bahasa macam sini. Jadi isim tafdhil ni dipakai lebih sahih ni bukan dengan makna kedua-duanya sahih, tapi yang tadi lebih sahih. Bukan begitu. Tapi sahih dari sudut bahasa Arab saja. Kedua-duanya lemah, tapi yang ni lebih baik lagi daripada yang satu lagi. Yang dengan sanad ada nombor 8 tadi lebih baik daripada yang ni. Selalu saya buat contoh. Sebelum ni pun saya sebut dah. Kalau macam dalam hospital, dalam ward itu dua pesakit. Ini katil nombor berapa, ini katil nombor berapa, kita letaklah ikut dua orang. Doktor atas lagi mari, dia kata macam mana dua pesakit ini. Doktor bawah tu kata yang jaga ward itu, dia kata yang ni lebih baik dia daripada yang tu. Yang ni lebih sahih daripada yang tu. Sahih dengan makna sihat. Yang ni lebih sahih daripada yang itu. Sahih dalam bahasa Arab juga dengan makna sihat. Bukan sahih itu makna betul saja. Dengan makna sihat. Yang ni lebih sihat. Kedua-duanya sakit padahalnya, tapi dikatakan lebih sihat. Nisbah kepada yang satu lagi. Nisbah kepada yang satu lagi. Bukan nak cerita yang ini memang telah sihat. Kalau sihat betul, kenapa tak keluarkan saja dia daripada wad itu? Kenapa pegang lagi biar dia duduk dalam wad? Itu masalahnya. Jadi Imam Tirmizi guna di sini dengan arti lughah tadi, dari segi bahasa, bukan dari segi istilah. Ini ramai kalau orang yang tidak belajar betul-betul dia keliru. Jadi dia boleh kata ni Imam Tirmizi kata lebih sahih, mana yang tu pun sahih juga. Bercelaru lah jadi macam tu. Cuba tengok dia kata Ibnu Lahiyah ialah seorang yang dhaif di sisi ahli hadis. Dah dhaif,
macam mana sanad hadis dia boleh jadi sahih pula? Jadi tadi dia kata yang ini lebih sahih. Ini menunjukkan dia tidak pakai menurut istilah kebanyakan ulama tu. Ini dipakai dari segi lughah saja. Sebab Ibnu Layyah tentu dah tidak sahih. Dia kata dhaif. Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan lain-lain telah mendhaifkannya dari segi hafalannya. Itu telah mendhaifkannya dari segi hafalannya. Jadi dhaiflah dia. Dan kita tak boleh kata sahih dengan makna yang ni pun sahih juga. Tidak. Sebab cuba tengok. Di nota 114 tadi, beliau sendiri menghukum hadis Jabir sebelumnya dengan hasan gharib. Dia tak ada sebut sahih pun. Tadi kan di muka surat 99 Abu Isa berkata atas sekali itu, hadis Jabir dalam bab ini adalah hadis hasan gharib. Mana dia sebut sahih? Tapi tadi dia kata ini lebih sahih daripada yang itu. Apa makna sahih? Sedangkan tadi dia tak kata pun sahih, paling tinggi pun hasan saja dia kata. Sebab itu kita kena faham dengan baik bahawa sahih di sini seperti doktor tadilah dalam buat tadi, sekadar itu saja. Bukan dia nak kata orang ni betul-betul sihat, tidak. Dan ini betul-betul sahih betul, tidak. Ini nisbah saja, nak banding dengan yang satu lagi, yang ni lebih baik, lebih baik, itu saja. Yang sebetulnya kedua-duanya adalah dhaif. Itulah maksud dia letak selepas dia kata hasan tadi gharib. Gharib itu maksud dia. Yang tadi pun dhaif juga. Ibnu Layyah dia sebut memang dia ni dhaif pun. Begitulah hadis yang ke-8. Kemudian kita teruskan lagi hadis yang ke-9. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. Imam Tirmizi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya pada suatu hari saya telah naik ke atas rumah Hafsah. Maksud rumah Hafsah di sini ialah bumbung rumah Hafsah. Lalu saya melihat Nabi SAW sedang membuang air dalam keadaan menghadap ke arah Syam dan membelakangi Kaabah. Menghadap ke arah Syam artinya kiblat yang dahulu, kiblat yang dahulu yang sudah dimansuhkan, yaitu Baitul Maqdis. Membelakangi Kaabah, bila menghadap kepada sana dia akan membelakangi Kaabah. Artinya dua kiblat yang terlibat di sini. Satu kiblat lama itu menghadap. Yang kedua kiblat yang kemudian itu membelakanginya. Kedua-duanya ada. Jadi hadis yang ke-9 ini juga termasuk di bawah bab yang sama. Kena ingat bab itu, jangan hilang punca. Ini babnya terletak pada muka surat 95. Bab ma jaa minar rukhsati fi dhalik. Bab tentang keharusan menghadap kiblat semasa membuang air. Seperti mana kita telah jelaskan sebelum ini, bahawa Imam Tirmizi biasalah dia buat. Kadang-kadang Imam Abu Daud pun begitu juga, tapi lebih kerap Imam Tirmizi. Dia buat dua bab. Satunya kalau misalnya dalam perkara ni yang melarang, iaitu mula-mula sekali muka surat 85, bab larangan menghadap kiblat ketika membuang air besar dan air kecil.
Itu larangan. Kemudian muka surat 95 tadi, bab keharusan menghadap kiblat. Ini cara dia. Dia nak isyarat kepada ada khilaf dalam masalah ini di antara ulama. Dan khilaf mereka itu bukan saja-saja suka hati dia, tidak, tapi kerana ada perbezaan pada hadis. Ada perbezaan pada hadis. Oleh sebab hadis itu bercanggah, bertentangan. Ada yang mentarjihkan yang ini, ada yang mentarjihkan yang ini. Itulah sebab jadi ada khilaf. Khilaf itu sandarannya ada, iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Bukan mereka sewenang-wenang. Jadi di bawah bab ini, bab 7, keharusan menghadap kiblat semasa membuang air, Imam Tirmizi kemukakan 2 hadis. Hadis yang pertama, hadis ke-8, iaitu hadis daripada Jabir. Itu telah kita bincangkan. Dan hadis kedua ialah hadis Ibnu Umar, iaitu hadis yang ke-9. 2 ini saja yang Imam Tirmizi kemukakan sebagai riwayat usulnya. Riwayat usul, kita panggil riwayat usul. Riwayat yang dikemukakan dengan jelas, dengan sanad yang lengkap sebagai dalil atau sebagai sandaran dan rujukan. Adapun yang disebut fil bab itu bukan usul, itu riwayat yang diisyaratkannya sahaja. Macam riwayat Aisyah, riwayat Abi Qatadah, yang ada Ibnu Lahiyah tadi, di celah-celah tu dia bincang juga, tapi bukan dikemukakannya sebagai riwayat usulnya, tetapi dikemukakannya sebagai kalau dalam istilah kitab-kitab lain, sebagai mutaba'at lah, atau syawahid. Misalnya hadis Ibnu Lahiyah yang Imam Tirmizi terima daripada gurunya Qutaibah, itu dipanggil mutaba'at, sebab hadis itu juga daripada Jabir, mutaba'at. Tetapi yang dia isyarat wafil bab an Aisyah, Abi Qatadah, itu lain itu, lain. Dan Ammar bin Yasir sahabat lain, bukan Jabir lagi, bukan Jabir. Kerananya riwayat yang diisyaratkan oleh Tirmizi itu dipanggil riwayat syawahid. Syawahid maknanya sahabat tu lain, bukan sahabat yang sama. Bukan sahabat yang sama. Kalau sahabat yang sama dipanggil mutaba'at. Jadi riwayat mutaba'at ini boleh jadi kuat, boleh jadi tidak kuat, boleh jadi macam-macam. Begitu juga syawahid, boleh jadi kuat, boleh jadi tidak kuat, boleh jadi sahih, boleh jadi tidak sahih, boleh jadi semua. Misalnya hadis yang ke-9 ini boleh kita jadikan sebagai syawahid kepada hadis Jabir sebelum ni, sebab sahabat ni lain, Ibnu Umar pula, dan syawahid ini kuat, kuat. Atau kita jadikan ini sebagai asas, begitulah caranya. Hadis Ibnu Umar ni sebagai asas, jadi riwayat Jabir tadi sebagai syawahidnya. Biasanya apabila imam-imam mujtahidin nak buat dalil dia akan cari yang paling kuat, itulah jadikan sebagai asas dia, dan yang kurang kuat itu dijadikan sebagai penyokong. Riwayat syawahid ataupun mutaba'at yang kurang kuat itu disebutkan sebagai penyokong sahaja, bukan sebagai asas. Tapi satu perkara yang perlu kita ingat dalam Tirmizi ini, dia tidak semestinya yang disebut kemudian di bawah setiap bab itu kurang atau darjatnya rendah nak bandingkan dengan yang disebutkan dahulu. Jangan faham begitu. Macam di sini bab yang ke berapa tadi? 7. Bab yang ke 7, hadis yang mula-mula hadis Jabir, itu tidak kuat. Hadis nombor 8, hadis nombor 9 ini kuat. Yang kuat itu diletakkan kemudian. Kalau kita tengok dalam Muslim misalnya, yang kuat itu dia letak dulu, dia letak dekat dengan bab tu. Makin jauh makin kurang kuat, makin jauh makin kurang kuat. Ada kalanya sanad dia tu bermasalah, mengikut setengah-setengah ulama dia tak mahu terima, ini sanad ni dhaif dia kata. Tapi Imam Tirmizi kemukakannya sebagai mutaba'at saja atau sebagai syawahid saja.
bukan sebagai riwayat usulnya. Riwayat usul disebut mula-mula, dan itulah yang paling kuat biasanya. Biasanya begitu. Tapi dalam Tirmizi dia tidak ada ketetapan begitu. Yang disebut mula-mula di bawah setiap bab itu yang tu lebih kuat. Tidak begitu. Ada kalanya ya lebih kuat, ada kalanya tidak. Macam di sini yang disebut mula-mula hadis yang ke-8 itu bukan kuat. Sebab itu paling tinggi pun Hasan. Hasan gharib dia kata. Yang ni Hasan sahih. Ya nombor 9 ni dia letak kemudian. Jadi tidak ada ketetapan dalam Tirmizi ini yang disebut kemudian itu mesti kurang dari segi kekuatannya, tak mesti begitu. Bahkan kalau kita tengok di sini yang disebut kemudian itu lebih kuat. Kemudian habislah bab ni, habislah. Maknanya di bawah bab ini ada hanya 2 saja hadis yang dijadikan sebagai asas. Yang lebih kuat di antara 2 itu yang disebutkan kemudian, bukan yang disebutkan dahulu. Kalau Muslim yang disebut dahulu itulah yang kuat. Berbeza, tu cara dia berbeza. Dengan sebab itu kalau kita nak baca kitab tadi, kena tahulah cara dia. Jangan anggap sama seperti kitab ni, tak boleh. Kitab ni lain cara dia, kitab tu lain cara dia. Hannad meriwayatkan kepada kami, katanya Abdah bin Sulaiman. Kita seperti mana biasa sebutkan perawi-perawi yang belum berjumpa lagi. Kita akan sebut latar belakang dia dengan cara yang paling ringkas. Sebab ini bukan kitab rijal. Nak tahu lebih lagi tengok kitab rijal lah. Tapi sudah memadai lah, sudah memadai. Abdah bin Sulaiman Al-Kilabi, itu nisbahnya, dipanggil nisbah Al-Kilabi. Abu Muhammad Al-Kufi. Jadi satu perkara lah yang perlu kita kena ingat apabila baca kitab Arab lah secara umumnya. Kalau baca kitab hadis ni, lebih-lebih lagi kitab ilmiah tu, lebih-lebih lagi kena tahu bahawa Al-Kilabi misalnya, ia di situ ia apa, kena tahu. Di sini dipanggil ia nisbah. Ya nisbah, bukan ia yang menunjukkan isim mangkus, orang panggil isim maksur, isim mangkus. Bukan begitu. Kalau ya yang berada pada isim mangkus, itu ya itu mati. Macam Syukri, nama orang Muhammad Syukri. Syukri, ia mati. Ya itu bukan ya nisbah, itu isim mangkus namanya. Tapi kalau ya itu bersabdu, Al-Kilabiyu, misalnya Al-Kilabiyu Al-Kufiyu, sabdu, itu maknanya ya nisbah. Dipanggil ya nisbah. Beza tu cara kita baca pun. Kalau yang betul mesti kena ambil kira Al-Kufi, begitu baca, bukan Al-Kufi begitu, bukan. Al-Kufi, Al-Qadhi, bukan Al-Qadhiyu, bukan Al-Qadhi, tak betul. Al-Qadhi itu isim mangkus, bukan isim mansub. Ni isim mansub, bukan mansub, bukan dengan sad, tapi dengan sin, nisbah. Nak tahu bezanya, iaitu dia ada tasydid di akhir dia. Nisbah maksudnya nak dikaitkan dia tu dengan sesuatu tempat. Al-Kufi, orang Kufah. Al-Malizi, orang Malaysia. Ya nisbah, sebab itu sabdu. Al-Malizi, misalnya kita kata begitulah. Ataupun lain-lain lagi kita sebut. Al-Kalantani,
Macam ada sabdu gitu bunyi. Itu ya nisbah, maknanya orang Kelantan, orang Malaysia. Al-Indonesi, ya nisbah, orang Kufah. Al-Kilabi, apa ni, daripada Bani Kilab. Ini nama kabilah, nama suku kaum. Kilabi, ini yang nisbah semua, bukan isim mangkus. Jadi kalau ya nisbah maksudnya orang Kelantan, orang Malaysia, orang Indonesia, orang Kufah. Boleh jadi juga bukan orang, benda. Benda. Apple Kufah, apple Kashmir misalnya, Al-Kashmiri, ya nisbah, apple Kashmir. Makanan Lubnan, Lubnaniyah, Lubnani, ya nisbah, makanan. Tak mesti orang, makanan ke atau apa-apalah, buatan ke, buatan sana, buatan negeri itu, boleh jadi. Itu bezanya. Abu Muhammad Al-Kufi, Abu Muhammad tu maksudnya kunyahnya. Sebab nama ni yang dikatakan nama isim dalam bahasa Arab dia ada 3. Boleh jadi alam, boleh jadi kunyah, boleh jadi laqab. Itu menurut bahasa Arabnya begitu. Itu pun nama juga, itu pun nama juga. Maksudnya alam, alam. Alam tu baru nama tepat, nama diri. Macam Abdah, itu Abdah tu nama dirilah. Abdah. Kemudian panjanglah kalau kita nak bincang itu dari sudut bahasa lah, dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa panjanglah. Tapi rasanya perlulah. Mungkin kepada setengah-setengah kan tak ada faedah sangat gitu kan. Tetapi mengikut kaedah hadis ni perlu kena pastikan semua sekali. Macam Abdatu bin Sulaiman, bukan Abdatun. Tak itu tidak baris 2, baris 1. Kenapa? Sebab ismul ladzi la yansarif. Apa illat yang menegahnya daripada bertanwin? 2. Satu merujuk pada lafaz, satu merujuk pada maknanya. Itu semua kena faham. Sebab itu bagi 1. Ini kepada orang yang belajar dia tahu. Yang belajar dia tahulah. Tapi takut-takut kita bagi 2 pula di situ. Bagi 2 salah. Tak boleh, 1 saja. Ini tak apa dah yang ada baris. Kalau yang tak ada baris, nak baca begitu juga. Jadi tidaklah kita nak pergi jauh ke situ. Kenapa tu panjanglah ceritanya. Sebab kita bukan nak bincang nahwu pula di sini. Nak bincang hadis tu. Tapi oleh kerana ada kaitan juga, orang yang belajar hadis ni seeloknya lah kalau nak jadi mahir betul lah. Kalau sekadar nak ambil pengajaran dia tu semua boleh pengajarannya. Nanti hadis apa dia berkait dengan matan dia tu lah, sabda Nabi tu. Dia berkait dengan benda-benda macam ni tak perlu. Tapi kepada orang yang belajar, dia kena pasti semua ni. Kalau dia tak bincang, tak cakap apa pun, dia kena tahu setiap satu tu apa ni, kenapa gini. Dia kena tahu. Dia tak boleh tak tahu. Misalnya Abdatu bin Sulaimana. Kenapa Sulaimana? Kena tahu. Tidak boleh Sulaimani, tidak boleh Sulaimanin, tak boleh. Kenapa? Kenapa? Panjanglah cerita. Itu pun kena tahu. An Ubaidillah ibni Umar. An Ubaidillah, Ubaidin. Jangan kita baca an Ubaidinillah. An Ubaidinillah. Seperti kita baca Quran, kalau ada tanwin di ujung tu nak sambung, nun kecil keluar. Jangan. Hadis tak baca begitu. Seseorang je baris 1, tengok dia bubuh baris 1 saja. Padahal yang sebenarnya kalau nak kira dari segi betul imlaknya, betul-betul kaedahnya, baris 2 tu di situ tu. Ubaidin.
bukan Ubaidi. Sebab itu isim tasghir. Isim tasghir ini dia munsharif. Itu kaedahnya. Kena tahu semua tu. Isim tasghir dia munsharif. Ubaidin. Kenapa tidak tulis bagi dua? Sebab nak suruh kita baca tu, takut kita kata Ubaidin Allah atau Ubaidinillah pula. Jangan baca begitu. Jangan baca begitu. Walaupun dari segi kalau baca Quran memang kena begitu dah. Kena begitu, kena ada nun kecil keluar tu situ. Di sini tak boleh. Kalau baca hadis, walaupun dia tu bagi dua, baca satu saja. Macam ni. An Ubaidillah. Sebab itu jangan menyalahkan kalau orang kata an amrin naqid, an amrin an naqid, an amrin naqid. Betul semua. Semua betul. Amrin bagi dua tu. Jadi orang yang biasa dengan Quran atau baca begitu, an amrinin naqid, nun dia keluarkan. Betul dari segi kaedah asalnya betul, tapi orang hadis tak sebut gitu. An amrin naqid, gitu saja dia sebut. Tapi kita kena tahu kaedah tu, kena tahu. Atau kita baca berhenti an amrin an naqid, boleh juga gitu. Kena tahulah. Kena tahu. Jadi setiap yang dibaca itu, misalnya di sini an Muhammad ibn Yahya, Muhammadin, padahalnya bagi dua tu Muhammadin, tapi dia bubuh bagi satu kan. Kenapa? Sebab dari segi nak baca tu, jangan kita baca an Muhammadin ibni, begitu pula baca. Sebab tanwin itu bila kita nak sambung kan, kita keluarkan jadi nun. Tak perlu gitu. Dari segi bacaan sanad hadis ini tak perlu jaga sangat benda-benda begitu. Bahkan macam dia buat hari ni betul, memang begini. Tapi asalnya Muhammadin, bukan Muhammadi, bukan bagi satu, tidak. Walaupun di sini dia tidak jadi mudhaf ni, nak bagi satu, tidak. Sebab ibni itu dia bukan jadi mudhafun ilaih dia, jadi sifat dia tu. Benda tu kena tahu semua. Kalau nak mendalami hadis, dia mesti dari segi kaedah tu mesti kena mantap, kena tahu juga. So apabila kita baca, kita tak sebut benda ni, tak ada apa, macam tak ada apa pun. Tapi kalau sebut satu-satu tu memang ada kaedah, ada terikat dengan kaedah. Dari segi baca macam mana? Jangan baca an Muhammadin ibni Yahya, keluarkan nun itu, sebab Muhammadin itu tanwin, jadi keluarkan nun bila nak sama. Jangan baca begitu, tak kena cara hadis. Dari segi Quran betul lah kalau baca macam tu, betul. Tapi hadis tidak. Dan baris satu ni bukan baris yang sebenar. Sepatutnya kena dua, Muhammadin, tapi bubuh satu, bagi satu di sini untuk memudahkan orang baca. Orang yang mungkin dia tidak tahu kaedah-kaedah tadi, dia akan baca Muhammad ibni. Betul lah dia baca macam tu, tetapi yang sebenarnya Muhammadin, bukan Muhammadi yang sebenar. Baiklah. Meriwayatkan hadis daripada Hisham bin Urwah. Abdah ni dia meriwayatkan hadis daripada Hisham bin Urwah, A'mash dan lain-lain. Ahmad, Ishaq, Hannad bin As-Sari, Hannad bin As-Sari, Abu Quraib dan lain-lain juga. Ada antara, adalah tu sepatutnya, adalah kena baikilah, baiki. Adalah antara orang-orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau. Titik di situ nukta. Ahmad tu sepatutnya huruf besarnya jadi dekat, dia tak jadi huruf besar. Ahmad, yakni Imam Ahmad Ibnu Sa'ad dan Al-Ijli mengatakan beliau thiqah.
meninggal dunia pada tahun 187 Hijrah. Itulah Abdah. Adapun yang lain Hannat apa tu, itu sudah ada dah, tak perlu sebut dah, tak perlu ulang, sudah ada dah di belakang, lepas dah. Meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Umar. Ubaidillah bin Umar, Ubaidillah bin Umar bin Hafs bin Asim bin Umar bin Al-Khattab Al-Umari Al-Madani, Al-Umari Al-Madani. Itu semua tu ya nisbah, ya nisbah semua tu di belakang tu. Ini maknanya anak cucu Sayyidina Umar. Ini perawi kita ni, Ubaidullah ni adalah anak cucu Sayyidina Umar. Jadi silsilah nasabnya macam tadilah. Ubaidillah bin Umar bin Hafs bin Asim bin Umar bin Al-Khattab Al-Umari. Mana anak cucu Sayyidina Umar tu, Al-Umari tu, Al-Madani. Salah seorang daripada 7 orang fuqaha yang terkenal di Madinah dan ulama yang mantap ilmunya. Kata An-Nasa'i, thiqah dan thabt. Thiqah dan thabt. Thabt, bukan sabit, thabt. Sabit tu lain pula. Ini thabt, mantap maksudnya. Thabt, mantap. Meninggal dunia pada tahun 147. Daripada Muhammad bin Yahya bin Habban. Habban, bukan Hibban. Ibnu Hibban itu Hibban lain, ini Habban. Bagi di atas itu silap lah, kira-kiranya silap. Habban di sini sepatutnya. Daripada pakciknya, bapa saudaranya, Wasi' bin Habban. Itu betul, Habban. Siapa dia? Muhammad bin Yahya bin Habban bin Munqidh bin Amr Al-Ansari Al-Madani, seorang perawi yang thiqah lagi faqih. Thiqah lagi faqih. Faqih ni seorang yang mendalam ilmunya lah. Mendalam ilmunya, terutama dalam bab-bab fiqh lah. Tapi kalau di peringkat awal di kalangan salaf dulu, faqih itu tidak semestinya dia tu faqih dalam fiqh, khusus dengan fiqh semua sekali lah. Ibnu Ma'in, An-Nasa'i dan lain-lain mengatakan beliau thiqah. Meninggal dunia pada tahun 121. Daripada bapa saudaranya Wasi' bin Habban bin Munqidh bin Amr Al-Ansari, yang tadi juga thiqah, salah seorang tabi'i besar. Salah seorang tabi'i besar. Demikian kata Hafiz Ibnu Hajar, tabi'i, bukan tabi'in, itu lain. Tabi'i. Daripada Ibnu Umar. Jadi maknanya keluarga dia lah ni, Ibnu Umar ni kan, pocik-pocik dia lah, nenek moyang dia lah. Katanya, pada suatu hari saya telah naik ke atas bumbung rumah Hafsah. Lalu saya melihat Nabi SAW sedang membuang air
dalam keadaan menghadap ke arah Syam dan membelakangi Kaabah. Bila kata menghadap ke arah Syam itu makna menghadap ke arah Baitul Maqdis, kedudukan Madinah tu. Bila kata menghadap ke arah Syam, maksudnya begitulah, ke arah utara. Dan Kaabah tu berada di selatan Madinah tu, di selatan Madinah. Jadi di sini sudah ada di dalam hadis ini menghadap ke arah kiblat juga, tapi kiblat yang sudah ditinggalkan. Kiblat yang sudah ditinggalkan iaitu Baitul Maqdis, menghadap ke arah Syam dan membelakangi Kaabah. Di sini nampak tidak menghadap Kaabah tapi membelakangi Kaabah. Ada. Di situ macam-macam lah yang difahami oleh para ulama. Panjang pula ni ya. Tak boleh habis, kalau habis tak sempurna kalau begitu kita setakat itulah dulu untuk malam ni ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi akan datang. Setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana. Sebelum itu ada apa-apa kah yang muskil, yang nak bincang? Ya. Majhul. Dia kedua-duanya tak boleh tapi yang lebih beratnya majhul ain. Kalau ain tu pun tak tahu macam mana maksud ain tu, dirilah tuan diri tu pun tak kenal, namanya pun tak tahu, begitu, tuannya tak tahu ya. Seorang lelaki, namanya pun tak tahu, itu majhul ain lah. Kecuali kalau ada dalil lain melalui saluran lain yang majhul tu dijelaskan siapa, itu orang panggil terangkatlah jahalahnya, hilanglah jahalahnya. Kalau tidak ia tetap dianggap majhul. Jadi majhul ain itu lebih teruklah. Majhul hal boleh jadi dia sebut nama tu, macam tadi kan banyak kan dia sebut ini majhul, perawi majhul, padahal nama dia ada, diketahuilah namanya. Jadi maksud majhul di situ majhul halnya lah, keadaannya, latar belakangnya, sama ada dia ni orang baik ke atau tidak, thiqah ke, thabt ke atau tidak, itu kena tahulah. Kalau selagi tak tahu, itu dikatakan majhul. Dan sebab majhulnya, kenapa majhul? Dia seorang saja yang meriwayatkan daripada dia, seorang saja, tak ada orang lain yang meriwayatkan daripada dia. Kalau dua orang meriwayatkan daripada dia, dua orang ni dua orang yang boleh diterima lah, bukan dua orang yang tak kuat. Dua orang yang kuat kalau meriwayatkan daripada seseorang ni, dia tidak majhul juga jadi. Tapi syaratnya dua orang yang kuat lah. Kalau seorang saja tetap majhul, tetap majhul. Begitu. Ada lagi ya? Yang macam tadi, kaedah tadilah. Tak apa, macam tu pun boleh. Tapi kalau dalam hadis, jangan macam begitu. Sebab ulama-ulama hadis tak macam begitu. Dan jangan kalau orang baca tanpa ada nun begitu, kita kata salah. Jangan. Memang cara dia dah begitu. Ulama-ulama hadis yang besar-besar pun macam tu. Seolah-olahnya tak ada tanwin di situ, padahal dia tahu ada tanwin tu, macam sini ada tanwin. Itu sebab yang sama lah. Sebab sama ya. Ada lagi?
Kalau dah tak ada, kita setakat itulah dulu untuk ya. Apa? Tak perlu. Itu mengelirukan. Sebab Quran ini dia mutawatir. Bila mutawatir tu tak ada sanad-sanad. Sanad-sanad ni hadis saja. Cuma dari segi sanad bacaan itu tidak sebenarnya tak ada menentukan Quran itu jadi lebih jelas, lebih apa, lebih diyakini. Tak ada kena mengena dengan sanad itu. Tak ada sanad tu pun memang ia sudah mutawatir. Kita takut lama-lama dengan sanad. Jadi orang yang tak ada sanad tu tak boleh mengajar pula. Ini bukan hadis, ini Quran mutawatir. Tak ada sanad pun boleh. Takut jadi begitu. Itu bahayanya. Ataupun kurang berkat apa macam-macam lah fahaman tu yang akan timbul. Yang sebetulnya tak ada semua tu. Sebab ia mutawatir. Nak sanad-sanad ni nak pastikan betul ke tidak cerita tu. Quran tu memang betul dah macam tu. Cuma kalau dari segi sanad bacaan dia itu mungkinlah. Bacaan, qiraat, tajwid apa itu mungkinlah dari sudut tu lah. Tapi dari sudut Quran itu sendiri, memang Quran itu pada awal lagi bila diterima tu kena dengan tajwid semua sekali. Bukan Quran saja tanpa tajwid, dia kena sama-sama lah. Dengan bertajwid itulah mutawatirnya. Jadi tak perlu ada timbul benda-benda macam ni, kita halang terus. Takut-takut dia jadi timbul macam-macam pula tu kepercayaan yang sebenarnya satunya orang akan katalah Quran ini kenapa perlu sanad, jadi macam hadis pula lah, tidak mutawatir kah? Yang kedua mungkin orang kata ini lebih berkat lah, yang ini tidak layak lah. Sebenarnya tak ada semua tu. Quran berbeza daripada hadis. Hadis perlu kepada sanad, Quran tidak perlu kepada sanad sebab ia